Hai semua, selamat tengah hari kepada semua pelajar. Disebabkan hari ini kita punya masa ada 1 jam sahaja. Okey, jadi cikgu gunakan masa ini untuk menerangkan satu subtopik sahaja ya. Okey, dan kita tidak menggunakan Google Meet lah. Okey, dan kita sambung dalam bab yang 10. Okey, bab yang sama masih macam kemarin, iaitu berkaitan dengan teknologi hijau. Dan kemarin kamu sudah pun belajar berkaitan dengan apa itu teknologi hijau, okey, apa matlamat di dalam teknologi hijau, dan juga kamu sudah belajar berkaitan dengan apa kriteria ataupun ciri-ciri yang perlu ada dalam produk teknologi hijau. Okey, jadi untuk hari ini kita hanya akan belajar dalam 10.3 sahaja. Okey, berkaitan dengan apa contoh-contoh produk dalam teknologi hijau. Ini contoh saja ya kelas, sebenarnya banyak lagi produk yang dihasilkan, okey, yang berkaitan dengan teknologi hijau. Okey, dan ingat balik apa itu teknologi hijau. Dia adalah produk, okey, produk yang dihasilkan memberi kesan yang minimum ataupun memberi kelestarian kepada alam sekitar. Okey, jadi produk-produk teknologi hijau dapat dibahagikan kepada 4 teras yang utama. Okey, maksudnya penghasilan produk teknologi hijau itu, teras yang pertama adalah dari aspek tenaga. Okey, di mana produk teknologi hijau yang dihasilkan itu mestilah dapat mengurangkan penggunaan tenaga bahan api fosil. Ini yang cikgu sudah bagi tahu kemarin itulah. Okey, contohnya penggunaan kenderaan. Ni cikgu cakap contoh penggunaan kenderaan hybrid, kenderaan elektrik, biodiesel dan juga kenderaan gas asli. Di mana penciptaan kenderaan-kenderaan ini dia memberi impak ataupun memberi kesan yang minimum kepada alam sekitar. Okey, jadi hal ini dapat mempromosikan kecekapan guna tenaga. Okey, dia dapat menukarkanlah. Dia dapat contoh sebelum ini mereka menggunakan petroleum. Okey, tetapi mereka menggunakan tenaga yang lebih mesra alam supaya dapat mengurangkan itu pencemaran alam sekitar. Itu yang pertama, teras yang pertama, tenaga. Okey, teras yang kedua adalah alam sekitar. Macam kemarin cikgu cakap juga, produk teknologi hijau ini dia dihasilkan untuk meminimumkan. Meminimumkan maksudnya kesan kepada alam sekitar itu dapat dikurangkan. Okey, antara contoh-contoh produk adalah produk biodegradasi dan juga baja kompos. Okey, apa itu baja kompos? Baja kompos adalah digunakan untuk aktiviti-aktiviti pertanian lah, dan kebanyakan kalau kamu nampak sekarang orang-orang menjalankan aktiviti pertanian mereka menggunakan baja kimia. Baja kimia ini adalah beracun ya. Okey, di mana dia boleh memberi kesan kepada tanah. Okey, apabila hujan, air yang mengalir di tanah itu akan membawa ke laut ataupun ke sungai dan memberi kesan kepada hidupan akuatik. Baja kompos ini dihasilkan daripada sisa-sisa makanan ataupun sisa-sisa buangan, contohnya macam sayur-sayuran, buah-buahan yang tidak habis makan, dia akan diproses menjadi baja kompos. Di mana dia digunakan semula lah, dia lebih mesra alam. Manakala produk biodegradasi ini, apa itu produk biodegradasi? Proses perebutan bahan organik secara semula jadi. Bahan organik yang macam cikgu cakap tadi itulah sisa-sisa makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, kulit-kulit buah ataupun kulit-kulit sayur yang boleh diproses kembali. Contoh dia beg plastik ini dihasilkan daripada bahan-bahan biodegradasi, bahan-bahan organik, di mana bahan itu diproses untuk dijadikan plastik yang boleh digunakan semula. Itu teras yang kedua. Teras yang ketiga adalah dari aspek ekonomi. Dari aspek ekonomi, dan macam kemarin cikgu cakap, panel solar memerlukan kos yang sangat tinggi untuk menghasilkan panel solar ini.
Oke, dan juga memerlukan teknologi yang canggih, dan bukan semua negara yang dapat menghasilkan panel solar ini. Oke, hanya negara-negara yang maju dan juga negara-negara yang mempunyai duit yang banyak boleh menghasilkan lah. Oke, jadi apabila negara-negara sesebuah negara itu, oke, dia berhasil ataupun dengan kelengkapan teknologi dia dapat menghasilkan panel solar ini, oke, negara-negara lain dapat membeli, oke, dapat membeli panel solar ini daripada negara tersebut. Jadi ini memberi sumber pendapatan ataupun sumber ekonomi kepada negara yang menjual panel solar tersebut. Oke, macam dalam poin yang pertama nih, meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi canggih. Dorang hasilkan itu produk, dorang jual kepada negara lain dan memberi keuntungan kepada mereka. Oke, contohnya adalah industri fotovolta. Oke, dan itu trust yang ketiga, dan trust yang terakhir adalah dari aspek sosial. Sosial ini macam dari aspek aktiviti-aktiviti harian kita lah. Oke, jadi apabila kita menggunakan produk-produk teknologi hijau ini, oke, kualiti hidup kita dapat dipertingkatkan. Maksudnya kita dapat menghirup udara segar, oke, kita dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, oke. Jadi contoh yang kita boleh gunakan adalah penggunaan bekas makanan yang mesra alam. Oke, ini macam yang cikgu ada terangkan kemarin lah. Oke, daripada kamu menggunakan bekas polystyrene, oke, di mana bekas polystyrene itu tidak selamat. Sudahlah tidak selamat apabila kamu sudah pakai, kamu buang, oke, dia akan memberi kesan kepada alam sekitar, kotor. Masuk ke dalam laut, dia akan memberi kesan kepada hidupan akuatik. Jadi, kamu boleh menukar menggunakan dengan bekas yang boleh digitar semula. Contohnya macam kamu punya Tupperware, oke, bekas-bekas yang boleh kamu gunakan semula untuk mengisi kamu punya makanan. Dan contoh yang kedua adalah menggunakan pengangkutan awam lah. Oke, ini cara yang banyak sudah digunakan dan banyak sudah campaign dilaksanakan oleh negara kita lah. Oke, menggunakan pengangkutan awam berbanding menggunakan kenderaan. Oke, jadi kamu bayangkan kalau dalam satu rumah kamu ada 5 buah kenderaan, dan dalam satu masa 5 kenderaan itu akan keluar. Jadi kamu bayangkan bagaimana pengeluaran asap itu akan memberi kesan kepada alam sekitar. Oke, jadi penggunaan pengangkutan awam ini dia dapat kasih kurang pelepasan asap ke udara. Oke, jadi untuk hari ini itu sahaja dalam 10.3. Oke, cikgu harap cikgu membantu kamu untuk tajuk hari ini, dan untuk 10.4 dan juga 10.5 kita akan sambung pada kelas akan datang. Dan macam biasalah, oke, cikgu akan bagi kamu latihan ringkas di dalam grup kamu masing-masing, dan siap boleh hantar dengan cikgu untuk tujuan semakan. Oke, jadi itu sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung untuk kelas akan datang. Terima kasih.